Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita di kelas PDPR pada hari ini. Hari ini kita akan tengok satu cara tentang mengira tempoh masa. Okey, ini adalah satu contoh untuk permulaan ini. Okey, kira hari persekolahan dari 6 September hingga 10 September 2021. Okey, jadi untuk mengira ini kita akan menggunakan dua cara. Okey, jadi kita cikgu akan terangkan kedua-dua cara. Sebenarnya cara ini perbezaannya sangatlah sikit. Tapi di hujung nanti cikgu harap murid akan pilih satu cara yang kamu selesa. Okey. Sebelum tu murid-murid tahu kan yang bila kita bersekolah selalunya satu minggu 5 hari kecuali ada cuti lah. Okey, jadi kita akan mengira daripada 6 September hingga 10 September. Tarikh ini cikgu pilih untuk memudahkan, dan tarikh ini adalah berkaitan dengan minggu ni lah. Okey, cara yang pertama kita akan tolakkan 10 tolak 5. Okey, 10 ini adalah 10 September. Kita tolakkan 5. Kenapa kita tolakkan 5? Kita tolak hari sebelumnya. Jadi hari sebelumnya adalah 5 September. Jadi kita akan tolaklah 10 tolak 5. Jadi kita akan mendapat 5 hari. Okey. Kenapa kita tolak 5 bukannya 6? Di sini juga akan terangkan. Okey. Kerana kita mahu 6 September itu termasuk dalam pengiraan. Okey, juga akan terangkan lebih lanjut di cara kedua. Okey. Cara kedua pula 10 tolak 6. Artinya 10 September kita tolakkan dengan 6 September. Okey, cara ini kita boleh, dan ini adalah cara yang kedua. Cara kedua kita terus tolakkan 10 September tolak 6 September. Jadi kita akan dapat 4 hari lah. Sekiranya jawapan kita begini sahaja, maka jawapan kita akan salah lah. Sedangkan kita tahu Isnin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumaat ada 5 hari, tetapi jawapan kita hanya 4 hari. Maka di sinilah ada tambahan untuk cara kedua, iaitu kita kena tambahkan 1 hari di jawapan akhir kita. Maka kita akan dapat jawapan 5 hari. Maka itu sahaja perbezaan di antara cara pertama dan cara kedua. Cara pertama, kita akan tolakkan hari sebelum soalan itu. Okey, dalam soalan ni 6 September hingga 10 September. Jadi kita tolakkan 10 September dengan 5 September, iaitu hari sebelumnya. Okey, cara kedua kita terus tolak. Tetapi di jawapan akhir nanti kita akan tambahkan 1 hari. Okey. Jadi mana-mana yang murid lebih suka, gunalah cara itu. Okey, jadi untuk lebih lanjut kita akan tengok 3 soalan yang kita buat sebelum ini, dan cikgu dapati ramai murid salah. Okey, berapakah tempoh yang berikut dalam hari? Okey, kita tengok soalan yang pertama dari 2 Januari 2018 sehingga 13 Januari. Artinya masih di dalam bulan yang sama. Cara yang pertama, 13 tadi kita akan tolakkan dengan 1 hari bulan. 13 Januari kita akan tolakkan dengan 1 Januari. Cara pertama kita akan gunakan hari sebelumnya. Okey. Jadi dapatlah 12 hari. Cara yang kedua, kita terus tolak apa yang ada pada soalan. Di soalan 2 Januari bermula, 13 Januari berakhir. Jadi 13 tolak 2, kita akan dapat 11 hari. Okey, di hujung jawapan kita kena tambah 1. Jadi kita akan dapat 12 hari. Okey, cara yang berbeza tetapi jawapan yang sama. Sebenarnya perbezaan dia sedikit sahaja. Jadi cikgu harap murid-murid boleh faham cara ini. Okey, B. 14 Februari 2020 sehingga 6 April 2020. Artinya kita telah merentasi
beberapa bulan. Okey, cara yang pertama, kita tengok bulan Februari. Bulan Februari 2020 adalah tahun lompat. Jadi untuk pengetahuan murid, dan murid kena tahu pengetahuan ini. Tahun lompat berlaku setiap 4 tahun. Macam mana kita mau tahu tahun lompat itu? Ambil tahun itu, bahagikan dengan 4. Sekiranya tiada baki, maka itu adalah tahun lompat. Okey, contohnya 2020. Kalau kita bahagi 4, kita tidak akan dapat baki. Jadi kita tahu tahun itu adalah tahun lompat. Bila tahun lompat, dia akan ada pertambahan 1 hari di bulan Februari. Okey, selalunya Februari ada 28 hari sahaja. Tetapi kalau tahun lompat, kita akan ada 29 hari. Okey, bulan Mac kita akan ada berapa hari? Dan seterusnya April. Okey, kita akan tengok satu-satu. Februari tahun 2020 kita ada 29 hari, kita akan tolak 13 hari. Kenapa 13? Sebab ini cara pertama, iaitu kita tolakkan hari sebelumnya soalan ini bermula. Jadi 29 tolak 13, kita akan dapat 16 hari. Okey. Seterusnya Mac ada 31 hari. Tidak perlu tolak-tolak lah, sebab terus termasuk semua. Okey, April pula senang sahaja. Sebab sehingga 6 April, maka April kita hanya ada 6 hari sahaja. Bukan maksudnya April tu 6 hari dalam satu bulan lah, tetapi 6 hari sahaja kehendak soalan. Okey, jadi untuk mendapatkan jawapan akhir, kita akan tambah 16 tambah 31 tambah 6 hari. Okey, bila kita tambah, kita akan dapat jawapan 53 hari. Okey, jadi artinya soalan B, daripada 14 Februari 2020 sehingga 6 April 2020 adalah 53 hari tempoh masa. Okey, cara kedua sebenarnya sama juga macam ini. Okey, kita buat pengiraan ini dalam setiap bulan supaya lebih senang untuk kita kira. Okey, kalau tadi 29 itu kita tolak dengan 13, tapi kalau cara yang kedua ini kita terus tolak 14. Jadi kita akan dapat 15 hari. Mac tetap 31 hari. April ada 6 hari. Jadi 15 tambah 31 tambah 6 hari, kita akan dapat 52 hari. Okey, macam yang sebelum ni cikgu terangkan cara kedua, di jawapan akhir kita akan tambahkan dengan 1. Jadi jawapan akhir 53 hari. Okey, jadi cikgu harap murid nampak perbezaan di situ. Okey, kita tengok soalan C. Okey, soalan C ini dia melibatkan beberapa bulan sehingga ke tahun berikutnya, sebab kita bermula Oktober dan berakhir Februari 2020. Okey, jangan rasa susah sebab dia masuk ke tahun seterusnya. Sebenarnya sama sahaja pengiraan. Okey, kita tengok bulan yang terlibat. Oktober, November, Disember, Januari dan akhir sekali adalah Februari. Ada 5 bulan yang terlibat. Jadi kalau sudah 5 bulan ni, jawapan kita pun mesti banyak. Okay, tetapi tidak akan lebih daripada 150 hari lah. Sebab satu hari ada 30, kita anggap 30. Okay, jadi tidak akan lebih dari 150. Okay, Oktober. Okay, untuk soalan ini cikgu akan guna cara 1 31 kita akan tolak dengan 8. Kenapa 31? Oktober ada 31 hari. 8 adalah hari sebelumnya 9 Oktober. Jadi bila kita tolak, kita akan dapat 23 hari.
November, dalam bulan November ada 30 hari, Disember ada 31 hari, Januari pun ada 31 hari. Okey, Februari ini kita tidak kira berapa hari Februari sebab hanya sehingga 5 Februari sahaja. Jadi maka kita tulis ada 5 hari. Okey. Jadi barulah kita tambah 23 hari, tambah 30 hari, tambah 31, tambah lagi 31, dan akhir sekali kita akan tambah 5 hari. Bila kita jumlahkan semua, kita akan dapat 120 hari. Daripada 9 Oktober 2019 sehingga 5 Februari 2020, kita kira tempoh masanya adalah 120 hari. Jadi untuk cara penyelesaiannya, cikgu akan guna satu sahaja, iaitu cara yang pertama. Cikgu rasa kamu boleh buat sendiri sekiranya kamu lebih rasa senang cara yang kedua. Tapi kalau cikgu sudah biasa cara yang ini, jadi cikgu pilih ini sahaja. Okey, jadi untuk latihan hari ini, tolong buat 2 latihan ini sahaja. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh pilih satu cara yang kamu rasa mudah dan selesaikan. Tunjukkan jalan pengiraan untuk cikgu tengok gimana kesilapannya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat, dan sekian, terima kasih.